Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbalkis binti Muhammad Rizaldin. Saya dari kelas 2 Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Syahdan dari tahun 2 Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Zainuddin dari program 2 Diploma Penyejukan dan Penyamanan Udara. Pada pembentangan kali ini terdapat 5 isi yang akan dibincangkan, iaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, kajian literatur, ketiga, metodologi, keempat, dapatan dan analisis, serta yang kelima iaitu perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Pengenalan bagi projek ini ialah teknologi bukan sesuatu yang asing di dalam diri seseorang, terutama pada zaman sekarang. Antara teknologi yang boleh dipelajari dengan lebih mendalam adalah Internet of Things atau lebih dikenali sebagai IoT. IoT membabitkan peluasan ketersambungan internet melalui alat standard seperti komputer dan telefon pintar yang membenarkan ia berkomunikasi sesama sendiri. Boleh diperhatikan dan dikawal dari jauh. Penyataan masalah bagi projek ini ialah masalah yang dihadapi oleh pengguna ialah kehilangan alat kawalan jauh serta sensor alat kawalan jauh yang kurang berfungsi. Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh pengguna melibatkan alat kawalan jauh. Selain itu, ianya juga berpunca daripada masalah penyamanan udara itu sendiri. Terdapat 3 objektif yang perlu dicapai dalam projek ini. Yang pertama, memudahkan kawalan on dan off pada unit dengan jarak yang tidak terhad. Yang kedua, memudahkan pengawalan suhu pada jarak yang jauh melalui teknologi IoT. Yang ketiga, kawalan kipas yang boleh dilaras dengan mudah melalui telefon pintar dan pada jarak yang tidak terhad. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang literatur projek akhir tahun kami. Pengenalan. Kajian literatur mestilah dijalankan terlebih dahulu bagi memastikan langkah yang seterusnya berjalan dengan lancar. Pada zaman moden ini, terdapat pelbagai teknologi-teknologi canggih dihasilkan oleh manusia. Antaranya ialah Internet of Things atau disebut IoT. Internet of Things atau sering disebut IoT yang dicetuskan oleh manusia yang bernama Kevin Ashton sekitar tahun 1999 adalah konsep jaringan komunikasi antara benda sekeliling menerusi internet yang tersambung dengan secara terus-menerus. Perkembangan IoT semakin meningkat dari hari ke hari. Potensi besar juga terhasil dari gabungan elektronik dan internet sekaligus memberi banyak manfaat kepada manusia. Walaupun di negara kita masih belum lagi menerima pembaharuan sebegini secara keseluruhannya, tetapi di negara-negara maju telah pun mula diperkenalkan dan dipraktis idea teknologi pintar yang baharu ini. Seterusnya, sejarah penyaman udara. Pada 25 April tahun 1939, di dalam sebuah iglu tiruan, seorang manusia bernama Carrier mendemonstrasikan kemampuan penyaman udara dalam mengawal suhu ruangan. Beliau kemudiannya mendirikan perusahaan yang mengeluarkan penyaman udara sehingga hari ini. Walaupun sudah berkembang menjadi pelbagai reka bentuk dan kegunaan, prinsip dan cara kerja penyaman udara tetap sama seperti zaman dahulu dengan mempunyai 4 komponen asas iaitu kompresor, kondenser, TXV dan evaporator. Teknologi akan sentiasa berkembang, tetapi prinsip asas tetap sama. Kemudian, kita beralih pula kepada sejarah Internet of Things atau dipanggil IoT. Kevin Ashton adalah individu yang mencetuskan idea bagi memperkenalkan istilah Internet of Things atau lebih dikenali dengan singkatan nama IoT di salah satu pembentangannya sekitar tahun 1999 di Auto ID Center. Pada masa kini, bagi membolehkan sesebuah komputer beroperasi atau teknologi internet dapat dimanfaatkan sepenuhnya,
maka sumbangan kepada isi kandungan internet, kemasukan data atau maklumat masih bergantung kepada manusia. Terima kasih Muhammad Aziz atas pembentangan tadi. Saya Muhammad Nazmi bin Zainuddin akan menyambung pembentangan tesis kami ini untuk bahagian metodologi. Baiklah, pertama sekali saya akan terangkan apa itu reka bentuk kajian. Reka bentuk juga boleh ditakrifkan sebagai penggunaan prinsip saintifik melalui maklumat teknikal dan imajinasi yang luas. Sebarang produk lama hendaklah dinaik taraf dan menambah baikkan untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna untuk dipasarkan. Tujuan penyediaan laporan akhir ini adalah untuk mencari penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapi. Perkara yang perlu ditakrifkan dan dititikberatkan adalah bagaimana dan apakah kaedah yang harus digunakan untuk memastikan produk mencapai keputusan dan citarasa yang memenuhi kehendak dan keperluan pengguna tercapai ataupun tidak. Seterusnya, saya akan tunjukkan lukisan yang telah kami lakarkan melalui aplikasi AutoCAD. Dari projek kami membuat lakaran dalam bentuk lukisan isometrik, iaitu dalam bentuk 3 dimensi, dan lukisan unjuran ortografik dari sudut pandangan atas, sisi dan hadapan. Jadi, untuk projek ini, kami dapat mengenal pasti kuantiti dan kos bahan mentah yang diperlukan. Seperti jadual yang telah dipaparkan ini merupakan bahan-bahan dan kuantiti serta kos untuk kesemua bahan mentah yang telah kami gunakan. Jadi secara keseluruhan, nilai kos bahan mentah yang telah kami gunakan untuk projek ini adalah sebanyak RM2,561.50. Selanjutnya, saya akan nyatakan proses reka bentuk. Pertama, proses pemilihan bahan dan proses pengeluaran bahan. Kedua, proses pengukuran dan penandaan. Ketiga, proses pemotongan. Keempat, proses mengimpal. Dan yang kelima, proses mengecat. Ini saja daripada saya. Jadi saya menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Tajuk 4. Dapatan dan analisis. Pendahuluan. Bab ini akan menunjukkan bagaimana data-data diambil dan seterusnya analisis dijalankan terhadap unit sistem kawalan, unit pisah dengan menggunakan Internet of Things, IoT. Paparan di atas adalah analisis sistem kawalan penyamaan udara menggunakan Internet of Things. Ini adalah data-data suhu berterusan yang telah diambil selama 2 jam pada unit kami dengan menggunakan IoT. Graf 1 menunjukkan suhu melawan masa bagi bahagian pemeluang, manakala graf 2 ialah suhu melawan masa bagi bahagian penyejat. Keputusan analisis bagi projek ini ialah projek ini menggunakan rangkaian internet kerana kos rendah dan liputan zon besar. Ini diterapkan untuk mengirim informasi ke sistem untuk mengendalikan perangkat dan menerima status perkakas. Sasaran telah berjaya dilaksanakan. Peranti ini dikendalikan oleh penyemak imbas web melalui internet. Akibatnya, sistem ini dapat memantau dan dikendalikan dari penyemak imbas web. Kelebihan ketara sistem ini adalah ianya dapat mengawal setiap peranti melalui penyemak imbas web dan aplikasi Android di mana sahaja dan bila-bila masa. Seterusnya ialah demografi responden. Borang soal selidik ini dibuat untuk mendapatkan maklum balas berkaitan keberkesanan penggunaan sistem kawalan Internet of Things pada penyamanan udara, di mana unit penyaman udara dapat dikawal dan digunakan dengan lebih mudah. Akhir sekali, kita pergi ke perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Bagi perbincangan, hasil dari kajian, maklumat permasalahan dan kehendak yang diinginkan oleh penyelidik telah berjaya diperoleh hasil daripada borang soal selidik kepada pelajar tahun akhir Kolej Vocational Keluang.
Setelah melalui fasa-fasa yang telah dibincangkan dan strategi turut berjalan seiring, kami telah berjaya meningkatkan keberkesanan penggunaan sistem kawalan unit pisah dengan menggunakan Internet of Things atau IoT. Bagi cadangan pula, selepas kaji selidik, didapati bahawa pengguna projek ini kurang berpuas-hati dengan cara ia berfungsi. Oleh itu, kami telah membuat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengguna dengan menambah baik cara-cara penggunaan sistem kawalan dengan menunjukkan kaedah yang sesuai dan perkara yang perlu dilakukan. Oleh yang demikian, sistem kawalan ini dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Ini kerana jika pengguna terlupa menutup penyaman udara, pengguna boleh menutup sistem penyaman udara dari jarak yang jauh dan tidak perlu menggunakan alat kawalan. Penggunaan sistem kawalan ini tidak perlu membazir wang, masa dan tenaga untuk mengawal sistem penyaman udara. Akhir sekali, apa yang kami dapat rumuskan adalah projek yang kami buat ini telah berjaya dalam meningkatkan keberkesanan penggunaan sistem kawalan unit pisah dengan menggunakan Internet of Things, iaitu IoT. Berdasarkan hasil kaji selidik kami, ada segelintir pengguna projek ini kurang berpuas hati dengan cara ia berfungsi. Walaupun begitu, kami telah berjaya menemui cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara menambah baik penggunaan sistem kawalan dengan menunjukkan kaedah yang sesuai dan perkara yang perlu dilakukan. Apa yang penting sekali, dengan adanya sistem kawalan ini, ia dapat mengawal sistem penyaman udara, malah dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik, wang dan tenaga. Sekian saja pembentangan pada kali ini dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.